patah ke atas, walaupun kita telah baca pada kuliah yang lalu, supaya ada kesinambungan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala i'tana al-ulama'u bil khasa'isin nabawiyyati i'tina'an 'aziman bit ta'lifi wasyarhi wal jam'i wal ifradi bil bahsi wa ashharuha wa ajma'uha al-khasa'isul kubra lil imam al-hafiz Jaliluddin As-Sayuti rahimahullah ta'ala. Para ulama telah mengambil cakna, telah memberi perhatian yang besar membincangkan tentang keistimewaan perkara-perkara yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tumpuan mereka ini dalam bentuk karangan dan juga syarahan, dan mengumpulkan dan bahkan menfokuskan kajian itu hanya pada tajuk ini. Yang paling masyhur dan yang paling komprehensif adalah kitab Al-Khasa'isul Kubra, kekhususan yang agung, ataupun mungkin dalam konteks kita adalah keistimewaan yang agung, yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah ta'ala. Wa hadhihi al-khasa'isu katsiratun jidda, dan kelebihan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali. Minha ma sahha sanaduhu wa minha ma lam yasih wa minha ma huwa mukhtalafun fihi bainal ulama'i id yara ba'duhum annahu sahihun wa yara al-akharuna khilafa dhalika fahiya masailun khilafiyatun. Jadi kelebihan Nabi SAW yang banyak ini, ada sebahagiannya itu dari segi sanad periwayatan itu adalah sahih, dan ada sebahagian riwayat yang menceritakan tentang kelebihan Nabi SAW itu sanadnya tidak sahih, dan ada sebahagiannya itu yang khilaf di kalangan para ulama, iaitu sebahagian menilai riwayat itu sebagai sahih, sementara sebahagian ulama yang lain menilainya sebagai tidak sahih. Maka ia termasuk di dalam masalah yang khilaf. Bukan sahaja para ulama boleh khilaf di dalam mengenal pasti hukum. Kita biasa dengar mazhab Hanafi kata macam ini, mazhab Syafi'i kata macam lain. Bahkan ulama juga biasa khilaf di dalam menilai status hadis, adakah sahih ataupun tidak. Sebagian ulama kata ya sahih hadis ini, sebahagian mengatakan tidak, ya, hadis ini tidak sahih. Cuma secara umumnya di dalam menceritakan kelebihan fadail itu jamak kepada fadilah. Fadilah tu kelebihan, fadail kelebihan sama ada kelebihan beramal, iaitu riwayat menceritakan kalau siapa beramal begini ini kelebihannya, atau kelebihan manusia, bahawa orang ini mempunyai kelebihan begini-begini, atau kelebihan tempat, atau kelebihan masa. Yang pentingnya fadail. Secara umum para ulama menerima riwayat yang dhaif, riwayat yang tidak sahih. Tidak sahih di sini bukan berarti palsu. Kalau palsu itu ditolak. Kerana palsu ini hadis yang direka-reka, sebenarnya bukan hadis. Tetapi kalau dhaif, itu berarti kemungkinan ianya daripada Nabi SAW itu tidak sekuat sebagaimana hadis yang sahih. Masih ada kemungkinan ianya adalah riwayat yang benar. Jadi kalau dalam bab kelebihan, misalnya kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ramai sekali para ulama mengambil riwayat yang dhaif kerana ia hanya menceritakan kelebihan. Misalnya baru-baru ini tu bulan Rabiul Awal yang lalu, JAKIM ketika mensiarkan poster tentang padamnya api yang disembah oleh orang Majusi, ya, di Parsi ketika kelahiran Nabi SAW, ya. Api itu sudah bernyala sekian lama, ya, katanya dalam sekitar 1000 tahun tak pernah padam. Bila lahirnya Nabi SAW, dengan takdir Allah api itu padam. Jadi menunjukkan kelebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di ruangan komen
teruk Jakim dihentam oleh golongan-golongan tertentu, marah kata dia Jakim bawa riwayat yang palsu. Boleh pula Jakim badan yang berautoriti siarkan hadis yang palsu dalam Facebook. Jadi ini adalah satu bentuk kegopohan dan kesempitan kerana status hadis tersebut tidak sepakat di kalangan para ulama. Memang ada beberapa yang menilai hadis itu palsu, tapi masih ramai pakar-pakar hadis yang tidak menilai hadis tersebut palsu, hanya sekadar dhaif sahaja. Bila dhaif dan bercerita tentang kelebihan, tak ada masalah, kerana ia hanya kelebihan. Sedangkan Nabi SAW seorang insan yang berkelebihan, itu tidak ada pertikaian lagi. Adakah kelebihan Nabi SAW itu termasuk ketika hari kelahiran baginda terpadamnya api? Itu tidak termasuk dalam usul akidah. Itu hanya sirah, perjalanan hidup, dan ia hanya fadail, kelebihan seorang manusia, kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak masalah di kalangan para ulama kalaupun hadis itu dhaif, ya. Tapi kalau sepakat palsu, ia memang tidak boleh dibawa riwayat yang palsu tersebut, melainkan untuk kita menerangkan kepalsuan riwayat tersebut. Dan ada sebahagiannya itu ulama tidak seia sekata. Wal kalamu fi hadairun bainal ulama'i min qadimin bainas sawabi wal khata' was sihhati wal butlan, la bainal kufri wal iman. Jadi sebahagian orang sekarang dia terlampau sempit di dalam isu ini, sehingga bagi dia yang dia pegang itulah yang benar, dan yang dipegang oleh orang lain adalah batil. Yang dia pegang itu adalah iman, yang orang lain pegang itu adalah kufur. Sedangkan perbincangan dalam masalah ini telah lama berlaku di kalangan para ulama, dan ia sekitar benar atau salah, sahih ataupun tidak, bukan antara kufur ataupun iman. Jadi kadang-kadang perkara yang luar dari usul akidah juga nak dibawa menjadi usul akidah. Misalnya satu masa dahulu kecoh isu adakah Nabi Khidir alaihi salam masih hidup sampai sekarang atau telah wafat, telah meninggal dunia. Isu khilaf. Kenapa khilaf? Kerana dalil tidak jelas. Ada indikasi menunjukkan bahawa Nabi Khidir AS telah meninggal dunia, dan ada indikasi bahawa Nabi Khidir AS masih hidup. Jadi ulama khilaf. Dan perkara bukan usul akidah. Berarti kalau satu orang dia percaya Nabi Khidir AS telah meninggal dunia, tak ada masalah. Dan itu mungkin. Dan kalau satu orang itu percaya bahawa Nabi Khidir AS masih hidup sampai sekarang juga, tidak ada masalah, dan itu juga mungkin walaupun menyalahi adat. Umur manusia begitu panjang itu khariq lil adah, tapi tidak mustahil. Bahkan makhluk-makhluk yang jahat seperti iblis dan sebagainya juga, kita semua sepakat umurnya panjang. Ya. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam, kita orang Islam percaya bahawa Nabi Isa belum meninggal dunia lagi, cuma diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi para ulama biasa mereka itu khilaf dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu saling berhujah satu sama lain di dalam menilai sahih ataupun dhaif ataupun menolak sesuatu hadis. Kerana khilaf penilaian mereka pada menilai sanadnya itu dan mengkritik perawi-perawinya. Kita ambil contoh mudahlah. Kita di zaman sekarang pun, misalnya kita di office, ada kawan-kawan satu pejabat dengan kita, mungkin satu orang ni, ya, satu orang ni kawan dia cakap, saya kalau dia ni yang bawa cerita, saya tak percaya, bukan boleh harap sangat dia ni. Tapi ada orang lain kata, sejak saya berkawan dengan dia, okey je, tak ada pula saya nampak dia cakap bohong ke apa. Orang yang sama, tapi dinilai oleh orang yang berbeza dengan penilaian yang berbeza. Begitu juga ketika para ulama menilai perawi hadis, ada yang mengatakan perawi ini okey, boleh dipercayai, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan perawi ini kuat ingatannya, ada yang menilai perawi ini pelupa. Ini boleh berlaku, dan ini memberi kesan kepada penilaian hadis. Maka ada yang menilai hadis itu sahih
padahal dinilai dhaif oleh ulama yang lain, atau yang mendaifkan hadis yang dinilai sahih oleh ulama yang lain. Ini biasa berlaku. Kadang-kadang di zaman kita ni kita macam maklumlah, kadang-kadang baru terdedah kepada masalah ini. Bila diberitahu hadis ini dhaif, terus kita sangkakan dah tidak ada lagi khilaf. Lalu kita memandang orang yang membaca hadis itu sebagai orang yang melakukan kesalahan. Hatta hadis palsu juga kadang-kadang khilaf. Setengah ulama menilai palsu, sebagian yang lain tidak menilai hadis itu palsu. Jadi ini perlu diambil perhatian. Atau ada yang menetapkan hadis yang ditolak oleh yang lain, dan ada yang menolak hadis yang sabit di sisi ulama yang lain. Tapi masing-masing ada hujjah, atau ada tafsiran mereka, atau ada yang dipanggil syubhatu dalil. Maknanya pada pandangan dia, dia lihat itu sebagai dalil, padahal kalau dinilai oleh orang lain itu sebenarnya bukan dalil. Maka telah menjalani jalan para ulama di dalam mengkaji dan meneliti, dan itu termasuk daripada haknya sebagai seorang manusia yang mempunyai akal dan kefahaman, dan ruang itu terbuka, dan medan itu luas, dan ilmu itu tersebar di kalangan umat Islam. Bukan makna kata hanya satu pihak sahaja yang membolot atau memonopoli penilaian hadis ini, tetapi ini ilmu yang dikuasai oleh ramai para alim ulama. Waqad syajja'a alaihi imamul uqala'i wa sayyidul ulama'i an-nabiyyul a'zamu war rasulul akramu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idh ja'ala lil mujtahidil musibi ajraini wa lil mujtahidil mukhti'i ajran. Bahkan imam kepada orang yang berakal, penghulu kepada segala orang yang berilmu, iaitu Nabi yang agung, Rasul yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga menggalakkan supaya para ulama itu berijtihad. Ketika mana baginda sallam memberitahu bahawa orang yang berijtihad dan kena ijtihadnya itu mendapat 2 pahala, dan bagi orang yang berijtihad tetapi salah ijtihadnya masih mendapat 1 pahala. Berarti ada galakan kepada para ulama untuk mereka itu masing-masing mengkaji dan menilai. Sekira-kira salah pun masih tidak berdosa lagi, salah pun masih dapat 1 pahala lagi. Berbeza kalau orang jahil. Orang jahil awal-awal lagi diberi amaran supaya jangan berkata-kata sesuatu yang dia tidak tahu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak punya ilmu. Bahkan tentang Al-Quran pun Nabi SAW memberi amaran, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata-kata tentang Al-Quran, Al-Quran begini, Al-Quran begitu, semata-mata dengan akal fikiran dia sahaja, tanpa dipandu oleh ilmu, hanya pandangan saya rasa sahaja, maka sediakanlah tempat duduk dari api neraka. Waliyazubillah. Jadi beza. Kalau yang ahli digalakkan, sekiranya salah pun masih dapat 1 pahala. Tapi yang bukan ahli digerunkan supaya menjauhi berkata-kata sesuatu yang mereka tidak punya ilmu. Dan tidak putus-putus para ulama itu berlapang dada di dalam menakalkan, meriwayatkan tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memandang kepada kelebihan ini ianya termasuk di dalam fadail. Yatasamahuna ni berarti berlapang dada ataupun tidak strict, lenient. Ulama agak lenient dalam bab nak cerita kelebihan Nabi SAW ini, tak sama di dalam seperti bab nak menetapkan ini halal atau haram. Itu ulama strict. Hatta yang dhaif, bukan kata palsu, yang dhaif pun ulama tidak selesa untuk ambil sebagai hujjah dalam nak kata halal haram, sahbatan dan seumpama dengannya. Tapi kalau fadail, ulama lenient. Kerana ianya tidak bergantung dengan kehalalan atau keharaman. Dan di atas kaedah inilah para ulama membina kaedah mereka di dalam beramal dengan hadis yang dhaif, iaitulah skopnya pada kelebihan-kelebihan, fadilat-fadilat amalan. Selagi mana
tidak sampai ke dhaifan sesuatu hadis itu ke tahap hadis yang maudhu', yakni palsu. Kalau dhaifnya itu sampai ke tahap palsu, maka itu tidak diterima. Dan tidaklah sampai ke tahap hadis yang batil. Dan itu ada syarat-syaratnya yang diambil kira dalam masalah ini. Dan para ulama juga tidak mensyaratkan pada hadis-hadis yang menceritakan kelebihan Nabi SAW ini syarat sahih dengan makna istilahi, tidak. Kalau kita itu pergi kepada mensyaratkan syarat yang ganjil ini, maka tidak mungkin bagi kita itu menyebut sesuatu pun dari sirah Nabi SAW sebelum kebangkitan baginda dan selepas kebangkitan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, kamu akan dapati bahawa kitab-kitab hufaz, hufaz di sini bukan makna yang hafal Al-Quran, hufaz di sini merujuk kepada hufaz hadis, yang menghafal puluhan ribu atau ratusan ribu hadis di dalam dada mereka, yang mana mereka ini menjadi sandaran dalam bab ilmu hadis dan karangan mereka juga menjadi rujukan. Dan daripada ilmu mereka lah kita mendapat tahu apa yang boleh dan tidak boleh disebut daripada hadis yang dhaif. Kita dapati mereka ini sendiri, ulama-ulama yang hebat ini sendiri, kitab-kitab mereka penuh dengan hadis-hadis yang maqtu', makna dari segi sanadnya terputus, wal marasil, iaitu hadis yang mursal, yang tidak disebutkan nama sahabat yang meriwayatkan, hanya daripada tabi'in sahaja dan sebagainya, kerana ianya hanya berkaitan tentang kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ia termasuk di dalam perkara yang harus disebutkan dalam isu ini. Jadi jangan terlampau excited sangat, wah ini hadis ni dhaif, hadis yang cerita tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dhaif, itu tidak dilakukan oleh para ulama. Para ulama lenient dalam bab meriwayatkan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Mahrum As-Said Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, kalaulah kita itu merujuk kepada kitab-kitab salaf, yakni kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama generasi awal, nescaya kita akan dapati ramai daripada kalangan ulama umat ini dan ramai di kalangan imam-imam fiqh menyebutkan dalam kitab-kitab mereka itu sebahagian daripada kelebihan-kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ajaib dan yang pelik-pelik, yang mana kalaulah seorang pengkaji itu hanya melihat daripada sudut sanad sahaja, tentulah riwayat-riwayat yang disebut oleh para ulama salaf itu pun masih boleh dikritik dari segi sanadnya, kalau nak fokus kepada sanad semata-mata. Jadi hakikat ini adalah kerana berpegang kepada apa yang sudah sedia masyhur di kalangan para ulama di dalam kaedah-kaedah dan juga usul-usul yang diterima dalam masalah ini. Jadi kaitan hadis dengan kelebihan Nabi SAW ini ada leniency, ada kelonggaran di kalangan para ulama. Qala Asy-Syaikh Al-Mu'allif rahimahullah taala Ibn Taymiyah wal Khasa'isun Nabawiyah. Amma Syekh Ibn Taymiyah wa huwa ma'rufun bi tashaddudihi faqad nuqila fi kutubihi ba'dul aqwali fi hadzal mawdu' allati lam yasih sanaduha wastashhada biha fi kathirin minal masail wa'tabaraha mu'tamadatun fi bayani aw ta'yidi ma yufassiruhu minal hadithi wa min dzalika ala sabilil misal qauluhu fil fatawal kubra. Adapun Syekh Ibn Taymiyah yang menjadi idola kepada golongan yang kadang-kadang begitu strict dalam bab kelebihan Nabi SAW ini, menolak hadis-hadis yang dhaif yang sekadar menceritakan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mereka ini ramai yang mengidolakan, yang kagum kepada Syekh Ibn Taimiyah. Dan Syekh Ibn Taimiyah itu beliau terkenal ada tasyaddud, ada strict dalam penilaian hadis, pun telah dinakalkan dalam kitab-kitab beliau sebahagian pandangan dalam masalah ini yang sebenarnya tidak, dari segi sanad tidak sahih. Mana Imam Ibn Taimiyah sendiri kalau dalam bab kelebihan-kelebihan Nabi ini membawa riwayat yang tidak sahih, bahkan wastashhada, maknanya menjadikan riwayat yang tidak sahih itu sebagai bukti dalam banyak masalah dan menganggapnya sebagai mu'tamadah, yang maknanya dijadikan sebagai sandaran untuk menerangkan atau menyokong apa yang beliau tafsirkan daripada hadis. Misalnya apa yang beliau sebutkan, Imam Ibn Taimiyah sebutkan dalam Al-Fatawa Al-Kubra, kata beliau, qad ruwiya anna Allah kataba ismahu ayyin nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'alal arshi wa 'ala ma fil jannati minal abwabi wal qubabi wal awraqi wa ruwiya fi dhalika iddata atharin tuwafiqu hadhihi al-ahadith ats-tsabitah allati tubayyinu at-tanwiha bismihi wa ila zikrihi sallallahu alaihi wasallam hina izin. Kata Imam Ibn Taimiyah, telah diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menuliskan nama baginda sallallahu alaihi wasallam di atas arasy dan juga di syurga, daripada di pintu-pintunya, di tiang-tiang dan juga di helayan-helayannya. Dan diriwayat pada masalah tersebut beberapa asar yang sesuai dengan hadis-hadis yang sabit yang menerangkan betapa nama Nabi SAW itu tercatat di tempat-tempat yang mulia pada ketika itu. Wa qad taqaddama lafzul hadits allazi fil musnad an maisaratil fajri lama qila lahu mata kunta nabiyyan qala wa adamu bainar ruhi wal jasad. Jadi telah lalu, kata Imam Ibn Taimiyah, hadis dalam musnad daripada Maisarah Al-Fajri, apabila ditanya kepada Nabi SAW, bilakah baginda itu menjadi Nabi, maka dijawab oleh Nabi SAW, pada ketika Adam masih lagi antara ruh dan jasad. Mana Nabi SAW telah menjadi Nabi. Ini kelebihan. Waqad rawahu Abul Husain ibn Bushran min tariqi Syekh Abil Farji ibn al-Juzi fil Wafa bi Fadailil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Amru haddatsana qala haddatsana Ahmad ibn Ishaq bin Saleh qala haddatsana Muhammad bin Saleh qala haddatsana Muhammad bin Sinan Al-Aufi qala haddatsana Ibrahim bin Tuhman an Yazid bin Maisarah an Abdullah bin Sufyan an Maisarah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah mata kunta nabiyya. Jadi diriwayatkan dengan sanad yang disebutkan tadi, Maisarah bertanya kepada Nabi SAW, bilakah baginda telah menjadi Nabi? Qala, Nabi SAW menjawab, lama khalaqallahu al-arda wastawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawatin wa khalaqal arsha kataba ala saqil arsy Muhammadur Rasulullah khatamul anbiya. Apabila Allah Ta'ala telah menciptakan bumi dan kemudian menciptakan langit dan menyempurnakan 7 langit dan menciptakan arasy, maka ditulis di atas tiang arasy itu Muhammad Rasulullah, penutup kepada para nabi. Wa khalaqallahu al-jannata allati askanaha Adam wa Hawa. Lalu Allah Ta'ala menciptakan syurga yang disitulah Allah Ta'ala menempatkan Nabi Adam dan Hawa. Fakata basmi alal abwabi wal awraqi wal kubabi wal khiyam wa Adam baina ruhi wal jasad. Dan dituliskan namaku pada pintu-pintu, helayan-helayan daunnya, tiang-tiang dan juga kemah-kemahnya, padahal
Adam pada masa itu masih antara ruh dan jasad. Falamma ahyahu Allah Ta'ala nazara ila al-arshi fara'asmi fa akhbara Allah annahu sayyidu waladika falamma gharrahuma syaitanu taba wastashfa'a bismi ilaihi. Jadi ada orang sensitif bab tawassul dengan Nabi SAW dengan alasan Nabi SAW telah wafat, telah meninggal dunia. Ini kisah kelebihan Nabi SAW. Nabi SAW menceritakan dalam riwayat ini, apabila Allah Ta'ala menghidupkan Nabi Adam AS, Nabi Adam melihat ke arah Arash dan melihat nama Nabi Muhammad SAW tertulis di Arash. Lalu Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi Adam AS bahawa yang tertulis namanya itu adalah penghulu kepada anak cucu kamu, penghulu pada anak Adam. Lalu apabila syaitan memperdayakan Nabi Adam dan Hawa, lalu mereka berdua memohon ampun kepada Allah Ta'ala dan meminta syafaat dengan nama Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Adam AS bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Ibn Taymiyah tidak ada masalah dengan riwayat ini. Ibn Taymiyah wal karamat. Bagaimana pula pendirian Al-Imam Ibn Taymiyah tentang karamah? Sekarang orang macam kalau dengar benda-benda pelik, dia perli. Dia agak dia macam cerita kartun, cerita dongeng, Power Rangers, Dragon Ball, macam-macam lah istilah-istilah orang Islam sekarang. Padahal karamat ini ijma' di kalangan ahli sunnah wal jamaah adalah perkara yang mencari adah yang berlaku kepada awliya Allah, kepada wali-wali Allah. Perkara-perkara yang istimewa dan karamat, mereka kedua-duanya adalah daripada jenis yang sama, iaitu daripada sudut hukumnya dan menakalkannya, dan tidak syadid. Tidak kata, oh ini riwayat ni tak sahih. Tidak sampai begitu, kerana hanya menceritakan kelebihan. Sebagaimana kita itu syadid di dalam menakalkan hukum halal dan haram, iaitu ulama syadid, strict. Kerana cerita tentang kelebihan dan karamat ini semuanya sekitar antara manaqib dan fadail. Maknanya cerita tentang riwayat hidup seseorang dan kelebihan-kelebihan seseorang. Jadi tidak strict dalam meriwayatkannya. Wa min huna kana mawqifu Syekhul Islam Ibn Taymiyah min karamatil awliya nafs mawqimuhu min khasaisul anbiya. Ini yang saudara-saudara kita daripada aliran Ahbash tak berkenan dengan Al-Muhammad Said Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, kerana beliau menyebut Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Jadi walaupun beliau mengkritik beberapa fatwa Ibn Taymiyah, tapi beliau masih menyebut dengan hormat Syekhul Islam ni gelaran yang hormat. Sedangkan saudara-saudara kita di kalangan Ahbash sudah tidak hormat lagi pada Ibn Taymiyah. Jadi kita tidak begitu. Kita menolak fatwa-fatwa Imam Ibn Taymiyah yang bercanggah dengan kesepakatan para ulama, tapi kita tidak sampai mengkafirkan batang tubuh beliau. Berat tu. Kalau nak sampai nak mengkafirkan itu satu benda yang serius. Jadi mereka tak berkenanlah bila almarhum Said Alawi Al-Maliki rahimahullah taala, Said Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah taala menyebut Syekhul Islam ni, mereka tak berkenan. Tapi yang pentingnya poinnya adalah pendirian Al-Imam Ibn Taymiyah menerima keramat para wali sebagaimana menerima kelebihan para nabi. Cuma bezanya karamat ini adalah perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku kepada para wali, sedangkan yang berlaku kepada para nabi itu adalah mukjizat. Tapi konsepnya sama, dari segi akal harus, dari segi syarak juga diterima. Wa qad nukila fi kutubihi jumlatun salihatun minal karamati wa khawariqul adat allati waqa'at fi sadril awal. Bahkan dalam kitab-kitab Ibn Taymiyah sendiri telah menakalkan satu jumlah yang agak banyak yang menceritakan tentang karamat dan juga perkara yang mencari adat. Zaman kita ni, kalau kita suka cerita tentang karamat para wali, nanti kita akan dilabelkan Ustaz Pelipo Lara, gitu pula.
Macam-macam zaman sekarang ni zaman Facebook, jadi ramai yang bertopeng dengan fake account. Dia senang hati label orang macam-macam, start bipolar lah. Jadi kalau begitu termasuk Al-Imam Ibn Taimiyah bipolar kerana membawa riwayat-riwayat tentang keramat. Tidak demikian. Walau bahasna an darajatiha wa asaniha wa tariqi subutiha la wajadna anna minha as-sahih wa minha al-hasan wa minha ad-dha'if wa minha al-maqbul wa minha al-mardud wa minha al-munkar wa minha asy-syadz. Kalau kita mahu mengkaji, kita ni bukan kita lah ya, mana orang-orang yang pakar dalam bidang hadis, mahu mengkaji tentang darajat dan sanad-sanad riwayat yang dibawa oleh Imam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau itu, nescaya kita akan dapati sebahagian daripada riwayat itu statusnya adalah sahih. Ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang makbul, bahkan ada yang mardud. Mardud ni mana tertolak. Bahkan ada antara riwayat itu yang munkar dan ada yang syaz. Berarti Al-Imam Ibn Taimiyah sendiri di dalam menceritakan tentang karamat, beliau tidak strict. Kalau beliau strict, hanya yang sahih dan hasan saja beliau terima. Tapi tidak, bahkan sampai kepada yang munkar juga ada. Wa kullu zalika fi hadzal bab maqbul. Semua itu dalam bab cerita tentang fadail itu diterima. Sedangkan kalau bab hukum hakam tidak. Hukum hakam dia setakat hasan saja. Sahih hasan diterima. Dhaif ditolak. Wa 'anil ulama mahmulun wa manqul. Wa min zalika qauluhu fi karamat li ba'di sahabati radhiyallahu anhum. Dan para ulama menanggung dan menakalkan antaranya keramat yang berlaku kepada para sahabat. Kharajat Ummu Aiman muhajiratun wa laysa ma'aha zat wala ma fakadat tamutu minal atash. Falamma kana waqtal fitri wa kanat sha'imatan sami'at hissan ala ra'siha farafa'athu fa idza dulu mu'allaq fasharibat minhu hatta ruwiyat. Dah masuk waktu dah, saya terjemah secara laju. Sahabat Nabi Ummu Aiman yang sedang berhijrah dalam keadaan puasa, tidak ada bekal, tidak ada air. Ketika waktu berbuka, beliau melihat ke atas dan ada seperti bekas yang tergantung yang beliau boleh minum. Ini kan khariq bil adah yang berlaku kepada para sahabat. Nanti kita akan sambung insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.